Umur kehidupan, pendidikan kami perjuangan, pendidikan jauh kemenangan, pendidikan pendidikan asal jadi, pendidikan cermat, pendidikan wanita abadi, pendidikan lestari. Adalah daripada Tuhanku, ayo laki-laki pendidikan itu dedikasi, pendidikan itu motivasi, pendidikan itu prestasi, pendidikan itu transformasi. Pendidikan asas jati diri, pendidikan cermin atau bukti, pendidikan warisan abadi, pendidikan Terengganu Bestari, pendidikan Terengganu Bestari, pendidikan Terengganu Bestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam MPG kepada semua para penonton YouTube live kita pada hari ini. Okey, jadi hari ini kami, saya Cikgu Zawiyah Hasnah binti Yusof dari SMK Johor Wising Kuala Terengganu bersama Ustazah Roslina dari SK Durian Burong Kuala Terengganu akan bersama-sama dengan anda sehingga hujung siaran dengan siri webinar yang kelima pada hari ini dengan tajuk kita pada hari ini, bagaimana mengajar secara dalam talian melalui StreamYard. Jadi hari ini kami bersiaran dari channel SSTP, sektor sumber dan teknologi pendidikan JPN Terengganu, dan siri webinar ini dianjurkan oleh SSTP JPN Terengganu dengan kerjasama tim Cikgu Tube Terengganu. Jadi anda semua bolehlah subscribe kepada channel SSTP dengan klik butang subscribe dan menekan butang loceng. Okey, sebelum itu saya akan berikan peringatan mesra lah mengenai sepanjang untuk sesi webinar kita pada kali ini. Okey, dan tajuk kita pada hari ini, bagaimana mengajar secara dalam talian menggunakan StreamYard, bersama panel kita pada hari ini iaitu Ustazah Roslina dari SK Durian Burong. Okey, dan peringatan mesra untuk kita pada petang ini, untuk sesi hands on anda digalakkan menggunakan komputer, laptop ataupun handphone lah. Kemudian capaian internet kita mestilah stabil. Kemudian digalakkan anda menggunakan headset untuk audio yang lebih jelas. Kemudian kalau ada sebarang persoalan, anda bolehlah ajukan soalan melalui ruangan live chat dan juga sesi Q&A. Dan sesi kita pada kali ini kita ada pautan pendaftaran SPL KPM dan akan diberikan semasa sesi inilah. Sebelum kita pergi lebih detail lah melalui dengan webinar ini, saya ingin highlightkan mengenai MPG. MPG itu ialah tagline JPN Terengganu, iaitu mendepani pendidikan global. Jadi ada 5 fokus hala tuju pendidikan Terengganu. Yang pertama, pemimpin global. Pemimpin global ni istilah mendepani dalam aspek suri teladan,
kecaknaan, budaya ilmu, transformasi dan juga cabaran. Kemudian fokus yang kedua ialah guru global. Guru global ni macam kita mesti menjadi guru global dengan mendepani dalam aspek profesion keguruan. Yang kedua pedagogi, yang ketiga budaya ilmu, keempat budaya kerja dan kepribadian unggul. Dan fokus yang ketiga ialah PIBKS Global, iaitu dengan mendepani kemahiran keibubapaan. Yang kedua jaringan dan jalinan, ketiga pemuafakatan, keempat cabaran pendidikan dan kelima perubahan minda. Fokus yang keempat ialah persekitaran pembelajaran global, iaitu dengan mendepani dalam aspek persekitaran pembelajaran bermakna. Kedua, persekitaran lestari. Ketiga, kesamarataan. Keempat ialah persekitaran kondusif. Kelima, persekitaran pengajaran profesional. Dan fokus yang kelima ialah kita ingin melahirkan murid yang global, iaitu murid yang global ni mestilah mendepani dari aspek akhlak mulia, kebat, kemahiran memimpin, hidup sihat dan berdaya saing. Jadi itu adalah 5 fokus hala 7 pendidikan Terengganu. Seterusnya saya akan perkenalkan panel kita yang cukup hebat pada petang ini, dan siapa yang mengikuti siaran pada petang ini sangat bertuah kerana anda akan mendapat input yang sangat bermanfaat daripada Ustazah Roslina. Jadi saya introduce dia lah. Berkenaan dengan Ustazah Roslina dari SK Durian Burung, Kuala Terengganu, dan beliau mempunyai pengalaman selama 22 tahun dalam bidang pendidikan. Dan Ustazah Roslina juga seorang YouTuber pendidikan, dan channel YouTube Ustazah ialah youtube.com/roslinama. Kemudian beliau juga adalah merupakan guru Microsoft Master Trainer dan juga MIEE, Microsoft Innovative Educator Expert, dan beliau telah dianugerahkan guru BLE terbaik BTPN Terengganu dan juga anugerah guru advokasi emas kebangsaan, dan beliau juga memegang Google Certified Educator level 1 dan level 2. Ustazah Roslina juga banyak memasuki pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa, dan memenangi pelbagai jenis pingat seperti pingat gangsa, perak, emas dan juga yang tertinggi ialah platinum. Jadi cukup hebat Ustazah Roslina ya. Jadi saya sekarang ni saya serahkanlah kepada Ustazah Roslina untuk mengajar ataupun memberi langkah-langkah bagaimana mengajar secara dalam talian menggunakan StreamYard. Macam kami sekarang pun memang gunakan StreamYard. Jadi kami harap anda semua di hujung siaran ni dapat mendapat input yang berguna lah macam mana untuk kita mengajar melalui StreamYard ni. Sebab sekarang ni ramai yang guna Google Meet ataupun Microsoft Teams. Jadi anda juga boleh cuba guna StreamYard. Kita boleh tengok perbezaannya nanti. Saya persilakan Ustazah Roslina untuk meneruskan sesi webinar ini. Silakan. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Cikgu Zawiah Hasnah binti Yusof dari SMK Chong Wai Sing, dan merupakan rakan saya yang sentiasalah kalau saya menjadi panel, dia jadi moderator. Terima kasih Cikgu Zawiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera dan salam MPG kepada guru-guru di luar sana yang menyertai webinar kita pada hari ini. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Terima kasih kepada pihak SSTP JPN Negeri Terengganu kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk kita berkongsi pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu tajuk kita pada hari ini iaitu StreamYard, pembelajaran
menggunakan pembelajaran di atas talian menggunakan StreamYard. Okay, pembelajaran di atas talian menggunakan StreamYard. Okay, apa itu StreamYard? Saya rasa ramai yang dah tahu. Kalau sebut saja StreamYard memang dah tahu. Oh, StreamYard yang kepala itik tu, itik sekati ke, tak tahulah itik sekati ke, itik gembor-gembor ke. Kalau kat Terengganu ni itik sekati ke, itik gembor ke, tak apalah, apa-apa je. Tapi yang penting bila dah sebut StreamYard, dah tahu, oh begini rupanya. Jadi alhamdulillah, saya rasa PKP ataupun COVID-19 ni banyak sangat memberi kita hikmah kerana apa? Kita dapat mempelajari banyak ilmu melalui talian. Okey, jadi pada hari ini saya akan berkongsi bagaimana saya dan kawan-kawan yang telah menggunakan StreamYard dalam PDP dan pengurusan sekolah. Okey, jadi StreamYard ni merupakan satu aplikasi yang kita gunakan untuk kita buat live streaming. Maksudnya secara live, lepas tu terus kepada YouTube ke, terus kepada Facebook ke. Itu maksudnya kita merupakan StreamYard ini adalah satu studio di mana kita akan uruskan apa saja yang kita akan live, kemudian kita akan terus live kepada destinasi yang kita akan pilih. Okey, jadi alhamdulillah lah saya bertuah dalam tim Terengganu ni dan saya mengucapkan terima kasih kepada pegawai BTP, dulu sebut BTP sebelum SSTP. Okey, jadi yang telah melatih saya dan tim-tim yang berada di dalam ELT untuk menggunakan StreamYard. Terima kasih kepada pegawai Encik Isa bin Muhammad Nur dan Encik L Gemilo yang sedia maklumlah. Encik L ni dah banyak sangat membuat perkongsian. Jadi di situ kami cuba dan saya alhamdulillah kali pertama saya gunakan StreamYard ni bermula pada awal tahun PKP tu, iaitu pada mula-mula PKP dijalankan. Masa tu saya gunakan untuk mesyuarat, lepas tu yang majlis bersara dan majlis sambutan Hari Guru. Pada masa tu memang tak tahu, cuba je buat dulu, lepas belajar alhamdulillah dapat melaksanakan. Tapi adalah kekangan yang sebab benda tu first time kita buatkan, tapi disebabkan kerjasama dari semua pihak, daripada pihak pegawai, pihak sekolah. Terima kasih kepada pentadbir Sekolah Kebahasaan Durian Burung kerana memberi kerjasama yang amat baik dalam melaksanakan PDP melalui StreamYard ni, iaitu live ke YouTube dan menggunakan sebagai platform untuk majlis-majlis yang besar seperti majlis Hari Guru dan majlis majlis persaraan guru sekolah saya. Tapi alhamdulillah lah. Okey, nanti saya akan cerita bagaimana macam mana kita nak mengatasi masalah-masalah yang akan timbul. Apa yang perlu kita buat untuk kita jadikan StreamYard ni smooth dan berjalan dengan lancar bila kita live. Okey, live tu ialah satu platform saja. Maknanya kita tekan go live tu, dia akan jadi live lah. Maksudnya sebelum live tu apa persediaan kita, teknikal macam mana kita nak mengatasi, bagaimana kita nak sediakan untuk kita live tersebut. Okey, jadi di sini saya akan mula-mula saya akan buat dua. Nanti selepas saya beri penerangan, saya akan hands on lah dengan cikgu-cikgu supaya cikgu lebih nampak lagi apa yang kita boleh gunakan StreamYard ni untuk kita live nanti. Okey, mula-mula cikgu mestilah pergi kepada web browser, mesti type kepada streamyard.com. Okey, https://streamyard.com. Okey, lepas cikgu dah masukkan streamyard.com ni, okey, kemudian dia akan masuk kepada
web ni, dan seterusnya kita akan masukkan email kita. Okey, get start. Okey, mula kita nak masukkan, kita masuk kita masukkan ni ya, kita masukkan email kita. Kemudian seterusnya bila kita dah masuk email, StreamYard akan minta kita masukkan kod. Bila dia akan masukkan kod, kod ini akan dihantar kepada email kita. Macam mana supaya kita akan dapat masuk ke dalam broadcast StreamYard. Okey. Seterusnya kita login Okey, kita dah masukkan kod tadi. Nanti saya akan tunjuk macam mana bentuk kod tu akan dihantar. Okey, semasa kita akan buat sesi hands on nanti. Okey. Dan kod ni 6 number dan dia akan hantar kepada email kita, dan ada 6 nombor kat sini ya. Ada 6 nombor dan StreamYard tadi kita pun paste dekat kod yang diminta tadi. Kita akan masukkan kod tersebut ya. Okey, seterusnya bila dah masuk, saya perlu ingatkan kepada cikgu-cikgu, kod ini akan valid selama 15 minit sahaja. Okey, kita akan masukkan kod ini. Kemudian kalau dah habis tempoh 15 minit tu, kod tu akan bertukar balik lah. Okey, macam tu ya. Okey, seterusnya bila dah masukkan kod, dah selesai, dah selesai apa semua tu, welcome to StreamYard. Okey, dah datang StreamYard. Welcome to StreamYard. Okey, seterusnya kita akan dah berjaya masuk. Okey, kat sini kan ada 2 broadcast dan destination. Destination ni di mana kita akan tujukan live kita tu nanti. Maksudnya kat mana kita nak buat live tu, destinasi mana kita pilih, sama ada kat sini. Sama ada kita nak live di Facebook, ataupun YouTube. Ada sini Facebook group, Facebook profile dan sebagainya lah, sini pilihan. Destinasi ni kita akan pilih. Seterusnya dia akan selepas kita masukkan destinasi ni, dia akan meminta kita masukkan email. Pastikan cikgu masukkan email yang ada channel, aktif cikgu lah. Kalau cikgu pilih YouTube. Jadi pastikan email cikgu ni akaun YouTube channel. Kalau tak, memang tak boleh lah, sebab nanti nak pergi, nanti StreamYard tu akan tanya ke mana hala tuju live kita tersebut. Seterusnya, macam saya kat sini, nampak tak? Kat sini email, kat atas ni email, kat bawah ni YouTube. Jadi kena pilih YouTube. Seterusnya dah pilih apa semua, kita pun allow. Seterusnya, nampak kat sini kan, your YouTube channel was connected. Maksudnya dia dah connected dengan YouTube channel kita. Jadi bila kita dah connected, maksudnya kita dah berjaya. Perlu diingatkan, sekiranya YouTube channel kita tu baru ataupun kita tak daftar lagi broadcast StreamYard tadi, dia akan mengambil masa 24 jam untuk aktifkan channel kita, channel daripada broadcast StreamYard kepada channel YouTube kita. Lepas tu nanti saya akan tunjuklah macam mana. Ini maksudnya kita dah berjaya masuk kepada StreamYard. Seterusnya, ini saya nak tunjuklah. Kalau first time kita tak daftar lagi dengan StreamYard, dia akan bertanya macam ni lah. Dan ini ialah YouTube kita yang channel kita tak aktif lagi. Lepas tu setelah kita berjaya, kita akan create broadcast. Dia akan tulis kat sini,
create broadcast. Okay, create broadcast. Lepas tu bila kita create broadcast, kat sini ada dia akan tanya kita lah title, okay, apa yang tajuk kita nak live tadi, kita letak title, description, okay, berkaitan dengan apa yang kita akan ajar nanti. Kemudian live kita tu akan dibagi pilihan sama ada kita nak live tu nanti orang nak tengok macam mana, sama ada dalam bentuk public ke, unlisted ke, ataupun dalam bentuk private, macam tu. Maksudnya kita boleh live kalau kita rasa malu percubaan, kita hanya public je lah. Tak payah nak public pula salah. Private dululah, tak payah nak public. Kalau dah rasa puas hati boleh kita public. Unlisted ni iaitu kita bagi link, orang akan boleh akses YouTube kita. Dan seterusnya kat sini ada upload kan, upload thumbnail image. Maksudnya thumbnail ni kita boleh upload, maksudnya poster yang kita nak live tu. Takkanlah kita nak live tu kosong tak ada apa benda kan. Jadi mestilah ada thumbnail. Kemudian kita boleh schedule tarikh lah bila kita nak live, seminggu lagi ke dan sebagainya. Lepas tu kita pun create broadcast. Okay. Seterusnya bila Zara, ya. ada Cikgu Asrul Ya, bertanya ada soalan ni, dia ke? kata Okey. adakah berbayar? Berbayar. Okey. Yang tadi kan, nanti sebab saya tak tunjuk lagi, sebenarnya saya nak beritahu perbezaan berbayar dengan tak. Bila destination tu, kalau kita bayar, kita boleh halakan destinasi broadcast kita ni untuk live tu kepada 2 destinasi sekaligus. Tapi kalau yang free ni, yang ada kepala itik ni, StreamYard ni, okey, kita hanya satu je dibagi pilihan. Maksudnya satu destinasi je kita boleh tembak. Ayat ni tembak lah kot Zawiyah, Cikgu Zawiyah kan. Ke apa lagi kita nak guna ayat. Kan destinasi yang kita nak tuju tu lah masa kita nak live tu. Jadi satu je, berbayar dengan free. Tapi yang free ni cikgu-cikgu boleh gunakan, saya rasa terlebih kot sebab dia bagi kita 20 jam. Selagi kita duduk dekat StreamYard ni, kita tak kena, YouTube tak charge kita kecuali kita dah go live. Barulah masa kita tu akan dikira. Jadi kalau cikgu rasa cikgu ni banyak sangat guna bulan ni, nak live ni banyak, lebih daripada 10 kali, sekali live 2 jam. Okay, 2 jam tu 20, dah boleh 10 kali kan. Lepas tu cikgu kan banyak email, okay, boleh guna. Maksud saya email pun tak kira. Okay, email boleh cikgu guna yang berlainan. Tapi channel cikgu tu, maksudnya channel cikgu tu kena channel YouTube yang aktif lah. Kalau yang tak aktif ni memang tak boleh nak live lah maksudnya. Ya, boleh menjawab Okay. Seterusnya, bila cikgu dah siap sampai kat sini, interface create a broadcast. Maksudnya cikgu dah boleh create broadcast lah kat sini. Okay, kat sini dah create broadcast. Okay, dan kita pun tekan enter broadcast studio tu dan kita akan diberi paparan macam ni. Okay, mula-mula sekali paparan kita akan kat sini sebab saya tutup webcam, jadi tak adalah gambar webcam kat sini kan. Okay, unmute. Jadi kalau tak, semua ada kat sini. Yang penting sekali sebelum cikgu masuk studio, cikgu kena tulis nickname. Kalau tak adalah nama cikgu terpapar pada paparan paparan StreamYard ataupun masa cikgu live nanti. Kosong je, tak ada muka cikgu. X ke gitu, tapi kena tulislah display cikgu ni, nama cikgu kena cikgu paparkan. Okey, kemudian ni dah berjaya masuk. Ni dah berjaya masuk ke dalam
broadcast. Ni dipanggil broadcast StreamYard. Studio. Studio broadcast StreamYard. Okey, kat sinilah nanti cikgu akan go live, nak membina banner. Macam tu. Lepas tu nak tukar color brand apa semua. Nanti saya akan hands on, cikgu akan nampak lagi lah. Kat sini maksudnya saya tunjuk slide ni macam mungkin nampak ke tak ke. Jadi saya rasa cikgu dah dapat bezakan StreamYard dengan live YouTube tadi. YouTube tu hanya tempat untuk kita live sahaja, destinasi yang kita tuju daripada broadcast yang kita bina dalam studio StreamYard ni. Okey. Ya, Cikgu Zawiyah ada soalan ke tak? Tak ada lagi. Tak ada. Tak ada lagi setakat ni. Ya, minat Okey. Para penonton kalau ada soalan bolehlah ajukan di chat lah. Setakat ni memang tak ada kan. Okey. Jadi kat sini kalau ikutkan saya dah kiranya dah habis untuk saya beri teori, kemudian saya akan tunjuk kepada cikgu macam mana cara cikgu nak cikgu nak create broadcast untuk live, sehinggalah nanti saya akan tunjuk contoh kita live. Lepas tu sebelum tu saya akan tunjuklah apa yang berlaku di dalam studio, apa fungsi-fungsi yang ada di dalam broadcast ni, broadcast StreamYard. Okey. Okey, saya akan tunjuk satu persatu. Okey, saya stop ni. Okey. Okey, saya akan teruslah saya akan terus hands on untuk cikgu nampak jelas lagi. Kalau tunjuk slide tu macam keras je, tak nampak kan. Okey, jadi saya akan tunjuk secara hands on apa yang ada, apa yang terdapat di dalam studio StreamYard. Okey. Sini saya share screen. Okey. Okey, kat sini cikgu-cikgu nampak ya. Okey, kat sini saya dah buka satu lagi aplikasi window di mana akaun saya yang lain. Jadi saya akan tunjuk macam mana kita nak create broadcast tadi. Nak live ni macam mana cara dia. Bukannya tiba-tiba terus kepada live. Okay. Jadi kat sini nampak kan saya dah ada. Jadi saya akan tunjuk mula bila kalau dah ada, kalau kita nak beritahu, nak ajar kawan kita ke macam mana ke. Jadi cikgu pastikan kat sini tak adalah. Kat sini saya dah ada tapi saya akan log out dulu. Okey, saya akan log out StreamYard saya ni. Okey, bermula. Okey. Bermula pada permulaan ni cikgu-cikgu akan masuk kepada streamyard.com. Nampak ni streamyard.com. Okey, streamyard.com ni cikgu akan masuk kepada streamyard.com. Okey, kemudian kat sini masukkan email. Masukkan email kita yang kita nak request code tadi. Macam saya beritahu tadilah. Okey, kita request code. Okay, saya masukkan email saya. Okey, saya get start. Okey, ni saya login lah sebab banyak kali dah saya keluar masuk. Lepas tu saya pun get login code. Maksudnya saya kena request code. Kepada StreamYard dan StreamYard akan hantar melalui email. Okey, saya akan request. Okay, macam ni. Okey, 6 digit code. Okey, saya akan buka email. Okey, kat sini saya akan buka email. Okey, saya akan tengok email lah. Okey, dah ada. Dah ada. Okey, saya pun ambil lah. Ni. Sini saya akan ambil, saya copy je macam ni.
See. Okay, saya masuk. Okay, dalam ni. Ni kod ni. Kod ni lah saya beritahu tadi, weliknya hanya 15 minit sahaja. Okay, kalau ada ramai nak masuk, jadi janganlah ramai-ramai yang request kod tu berkali-kali. Jadi kalau kita ada apa-apa event ke apa benda kat sekolah, biasanya orang yang control host yang ada di dalam studio tu kita benarkan dia masuk melalui host. Maksudnya host ni dia akan dapat kawal studio. Nanti saya akan terangkan apa dia control host, apa dia guest tu. Okay, kita dah masuk. Okay, okay. Kita dah masuk kan? Ni saya dah ada, tak apa. Okay, ada dua function kat sini, broadcast dan destination. Macam saya beritahu tadi lah. Okay, jadi destination ni bermaksud kat mana kita nak, kita nak add destination kita tadi untuk kita live. Okay, jadi saya add kat sini. Saya nak live melalui channel YouTube. Maka saya pun pilihlah channel YouTube ni. Begitu. Lepas tu, mula sekali saya akan pilih account yang ada channel. Yang ada channel. Nampak? Terus channel terkeluar kat sini. Jadi saya pun pilih channel. Okay, saya akan pilih channel dan saya pun allow. Okay, your YouTube channel was connected. Pastikan ada ini. Jadi dah berjaya. Okay, dah berjaya masuk. Saya pun bolehlah create. Okay, macam mana caranya? Okay, letak kat sini. Kat sini, okay. Sebab tadi kan saya dah pilih destinasi tadi. Adalah YouTube saya. Kalau ada lagi boleh add lagi, tapi ini tak boleh lah. Kalau tidak, kalau kita berbayar, kita boleh add macam contohnya terus kita nak destinasi seterusnya Facebook ke ataupun channel yang lain ke, tapi kita free hanya pilihannya satu saja. Okay. Jadi saya create, saya pilih. Okay. Bila dah pilih gini, warnanya dah enable, dah terang, maksudnya kita boleh tulis tajuk. Okay, contoh tajuk kita hari ni lah. Contoh lah. Okay. 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 Kemudian, ni kita akan tulis description apa yang kita berkaitan dengan tajuk kita. Okay. Belajar menggunakan platform. Itulah lebih kurang. Okay, ni yang saya beritahu tadi, sama ada kita nak public, unlisted ataupun kita nak private kita punya ni lah. Maksudnya kita punya live kita tadi. Okay, ni tak apa, kita buat je unlisted. Okay, contoh. Lepas tu schedule tarikh bila. Okay, bila kita tekan schedule tarikh ni, dia akan minta kita upload thumbnail. Maksudnya gambar. Okay, saya pun upload lah. Okay, saya pilih. Contoh. Okay, thumbnail ni cikgu, saiz dia 16:9. Jadi memang ngam-ngam. Kalau terlebih, dia akan minta kita cut, kita crop lah kat sini. Sehingga dia memang muat-muat. Ni sekarang dah memang saiz yang betul lah. Jadi 16:9 ni kita cuma apply saja. Nampak? Ada tu kan? Dah. Okay, ini contohnya today, hari ini pukul 5. Tapi tak apa, kita letak je today. Okay, contohnya lah tadi kita nak live ni dalam pukul 3 ke hari ni? Pukul 3 berapa? 3
20 okey petang. Tapi kalau kita tak live pun tak apa, dia tak marah kat kita. Okey, dah berjaya, kita pun create kat sini. Dah. Nampak ni? Dah ada. Sekarang jom kita masuk broadcast. Inilah nak masuk studio dia ni. Okey, jadi kita kena pilih. Okey, sebelum kita masuk, saya nak beritahu kat 3 titik ni. Okey, katakanlah cikgu rasanya salah ni nak buat ni. Macam mana ya? Okey, tak nak boleh delete kat sini. Lepas tu kata nak edit. Nak edit boleh. Tekan je button edit sini. Okey, nak tukar lah. Oh, rasa macam tak berkenan tadi ni thumbnail ni. Tukar, change kat sini lah. Okey, begitu. Seterusnya kalau kata kita nak bagi link kepada guest, boleh. Invite kat sini. Ni. Copy clipboard. Okey, boleh ambil link kat sini ataupun nanti kita masuk saya akan tunjuk lagi satu, ada lagi link kat luar. Okey, ni kat apa ni? Kat belakang tabir broadcast sebelum kita masuk studio. Bila kita masuk studio, ada lagi link yang kita boleh ambil melalui dalam studio. Ni kat luar je. Lepas tu view on YouTube. Boleh juga cikgu pergi kat sini, tekan je kat sini, terus dia pergi link ke YouTube terus. Kita akan nampak lah maksudnya. Okey, contoh. Okey. Contoh, cikgu akan nampak. Ni yang saya schedule tadi kan. Tu dia. Nampak ni kan. Jadi link tu boleh je ambil. Inilah orang-orang dia akan tunggulah kat sini. Oh, ada tapi saya unlisted. Kalau saya public, maksudnya akan public lah. Jadi kat sini ada. Okey, ada. Line Ustazah terputus kot. Kita tunggu sekejap lagi lah. Okey. Jadi anda semua boleh cuba gunakan StreamYard tu. Sebenarnya tak susah sangat, dia mudah je dan sangat simple lah. Okey, kita kena cuba dulu baru kita boleh nampak gambaran lah. Okey. Jadi sambil-sambil kita menunggu penceramah kita, anda cuba buat hands on sendiri dulu. Ada sebarang soalan nanti boleh ajukan, kita ada sesi Q&A ya. Okey, sementara tunggu Ustazah Roslina. Okey, saya promote sedikit lah channel Cikgu Tube. Okey, kebangsaan. Okey. Ya. Okey, kalau anda semua ingin mendapatkan pelbagai jenis video PDPC serta bahan PDPC, sebab tahun ni kita esok dah last sekolah, mungkin kita nak dapatkan bahan-bahan untuk persediaan tahun depan. Jadi masa cuti sekolah ni anda semua bolehlah menjenguk ke laman web cikgutube.net. Laman web cikgutube.net dan di situ anda boleh dapatkan pelbagai jenis video PDPC sekolah rendah dan juga sekolah menengah, dan juga anda boleh dapatkan bank bahan PDPC Cikgu Tube dan juga aktiviti Cikgu Tube di seluruh negara. Laman web kebangsaan Cikgu Tube kebangsaan. Dan juga perkongsian amalan terbaik PDPR. Dan juga bahan-bahan yang lain lah, tutorial, kuis online, kelas online dan sebagainya.
Ustazah Roslina dah ada ke belum? Okey, dah ada. Okey, minta maaf ya. Okey, line terputus. Dah hujan ni. Dah turun dah hujan. Okey, kejap Ustazah ada satu Okey. soalan ni, ada satu soalan daripada Cikgu Wasmadi bin Yusof ni. Dia kata bagaimana kita nak kenal StreamYard yang StreamYard original? tu ialah satu aplikasi. Jadi memang kita tahu dah streamyard.com. Memang tak ada lagi lah nak tahu dia original ke tak original. Okey, itu yang saya tahulah. Cikgu Zabiah macam mana? Boleh ke? Saya pun tak faham. Mungkin maksud dia original tu yang berbayar Okey, kalau ataupun yang free berbayar ke? kita akan dapat khidmat yang lebih lah maksudnya kan. Jadi kita tak perlu kita tak perlu ikut berapa-berapa jam, unlimited lah kita guna, tapi selama sebulan. Kita boleh juga langgan selama setahun. Itu atas bayaran lah. Okey. Hmm. Tapi yang free pun dia dah banyak dah bagi ni kan, minit dia. Yang free tu hanya digunakan untuk setahun lah. Yang free tu kita guna sebulan. Bila dah habis sebulan tu 20 jam, okey bulan depan akan renew balik 20 jam. Okey. Tips dia kalau cikgu ada banyak email, bolehlah guna semua email yang cikgu ada untuk yang free tu. Sini ada dinyatakan kan free RM0 lah, tak berbayar. Manakala yang basic ni RM25. Ni bukan ringgit ni, USD. Kita akan tukarlah kepada duit kita, USD kan per month. Okey, yang ni pun per month. Yang ni kita boleh langgang selama setahun. Tetapi kita perlu bayar untuk setahun lah. Tak payahlah nak langgan satu bulan. Maksudnya macam tu. Monthly. Okey, yang saya guna pun sekarang ni ada kepala itik, maksudnya free lah. Cikgu boleh kenal pasti sama ada dia tu free ataupun berbayar berdasarkan ni logo yang ada kat atas kepala StreamYard ni lah. Kalau yang kita langgan, yang bayar, kita boleh letak logo sendiri. Macam saya pernah berwebinar dengan ELT baru-baru ni lah. Itu berbayar, kita langgan. Harap menjawablah persoalan cikgu. Tapi kalau nak rasa original tu, saya tak pastilah, tak ada original sebab dia satu apps. Dia ada yang pirate ni. Itulah macam tu. Okey, jadi saya sambunglah yang tadi ya. Okey, saya sambung tadi berkaitan dengan apa dia tadi? Berkaitan dengan macam mana kita nak create broadcast tadi kan. Okey, kita dah create, kita masuk kat broadcast kita tadi. Okey. Okey, ini paparan dia sebelum kita masuk broadcast tadi. Okey, kat sinilah tadi kita masuk. Sini. Kelas. Okey. Kat sini. Okey. Nampak Okey. Jadi tak share lagi ke? Dah share ke belum ni? Slide ke? Bukan slide ni yang hands on tadi. Tak. Hands on ada tu? Ada. Yang hands on macam mana kita nak hands on masuk kepada StreamYard tadi kan. Okey. Yang ni logo ni kan. Nampak logo kepala itik tu kan. Okey, jadi kat sini kita masukkan logo kita. Sini dah masuk tadi, sebab line saya terputus tadi, saya pun masuk kepada enter broadcast. Rasanya nampak tak enter broadcast tadi? Dah enter broadcast. Okey, yang ni. Okey.
Nampak tak yang enter broadcast? Tak nampak ke? Nampak yang logo Ustazah je. Icon profile. Nampak profile je. Okay. Live tu. Okay. Kat sini. Okay, saya share. Okay, saya stop dulu sini. Okay, ambil ini. Okay, kat sini kan. Okay, tadi saya berhenti kat sini, enter studio broadcast yang kita dah buat tadilah. Okay, kita dah masuk. Okay, kita akan masuk kepada studio broadcast kita. Okay, contoh. Ni dia. Okay, saya nak beritahu cikgu kat sini pastikan sebelum kita masuk, nampak sini kan ada mic is working. Maksudnya mic kita ni eloklah kalau kita ada turun naik yang kita bercakap ni. Okay, lepas tu kita tulislah nama kita. Okay, kita tulis nama kita sebelum kita masuk ke dalam broadcast kita tadi. Ni saya guna masa saya tak tukar nama tadi ni. Okay, masa saya live dengan KPM baru ni. Lepas tu kita pun pastikan kat sini mic kita, okay, cam kita, okay, kat sini pun kita boleh. Kalau kita nak tukar green screen, kita pilih kat sini lah. Okay, sebelum kita masuk, kita akan pilih dulu. Okay, macam saya ni kat belakang ni ada green screen, saya akan pilih lah green screen yang kat sini. Lepas tu kita akan tengok macam mana. Okay, gambar kita kalau nampak bergerak-bergerak tu kita akan setting kat feed di sini. Okay, kat sini. Banyak ke sikit ke kita akan setting kat sini lah. Okay. Ni audio, kita pastikan audio kita bila kita bercakap ni bergerak, maksudnya kita gunakan audio yang memang clear lah. Okay, sini mic ni kita boleh ni, tapi biasanya saya tak tukar apa-apa kat sini. Okay, echo ni kalau kita tak tik, maksudnya ada suara, double suara. Okay. Kat sini kamera, okay, tak ada benda kat sini. Okay, lepas tu kita boleh enter broadcast. Kita masuklah. Tu dia. Kita dah masuk kepada broadcast kita. Okay, bila kita dah masuk broadcast kita kat sini, cikgu nampak kan? Kat sini nampak kelabu je. Macam mana? Kita akan add to stream, maksudnya siapa yang ada dalam studio kita ni kita akan add kepada stream. Ni disebut stream, kita add kat sini. Jadi saya pun dah naiklah kat sini. Okay. Kalau ada 2 orang ni layout dia lah. Layout ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 layout. Jadi cikgu akan tekan satu persatu lah. Kalau ada 2 orang, okay, ni bentuk portrait. Okay, kalau kita bercakap bentuk portrait, okay, 2 kat sini. Lepas tu yang ni bentuk landscape. Maksudnya ada 2 landscape lah. Gambar tu akan jadi 2. Okay. Kemudian kalau ada 3 orang kat sini. Seorang yang bercakap. Macam saya ni besar kat sini, kecil ada 2 kat sini. Okay. Kemudian yang ni kita bercakap. Lepas tu ada slide kat sini. Okay, ada slide kat sini. Kat sini kalau kita bercakap, kat sini, okay, ada slide kat sini lah. Okay, seterusnya yang ni macam tadilah, macam Cikgu Zawia, macam saya bercakap, suara dengar, tapi slide je ada. Jadi berselindung di sebalik slide. Okay, nanti bila cikgu dah guna, cikgu dah explore, insyaAllah cikgu akan faham. Jadi saya nak cerita sedikit sebanyaklah. Okay, katakanlah cikgu kata kalau kita live, okay, satu saya nak ingatkan, kita mesti mempunyai talian internet yang strong lah untuk kita gunakan StreamYard ni. Okay, jadi kalau katakanlah kita tak nak tunjuk muka kita, tak nak guna kamera, kita gunakan gambar kita avatar. Okay, maksudnya kita masuk avatar kita ni. Okay, avatar ni ganti di gambar kita, cam kita, sebab kita dah tak nak guna cam kita. Okay, kemudian kita pilih, okay, jadi macam ni. Okay, kena tutup lah dulu baru jadi. Macam tu.
Kalau tak tutup tak jadi. Okey, lepas tu kalau present kawan kita present dia panel, kita moderator, kita akan mute lah. Macam tu. Lepas tu kat sini okey macam tadi juga. Macam mana kita nak macam yang saya beritahu tadilah, ada kamera, audio, green screen, okay, kat situ. Kat sini okay, kat dalam studio sendiri ada link untuk kita invite. Maksudnya kita boleh invite, kita copy, okay, kita copy ni kita bagi kepada rakan kita untuk menyertai masuk dalam broadcast kita ni, dalam studio kita. Kita bagi link. Dan satu lagi linknya ada kat sini cikgu. Ni kat atas streamyard.com/ ni sama je tiga-tiga tadi, kat luar, kat dalam ni ada dua. Okay, kat situ. Jadi sini cara kita nak share screen. Okay, cara kita nak share screen macam mana? Okay, ada 3 kat sini. Okay, yang pertama your entire screen. Okay, your entire screen ni maksudnya apa saja yang cikgu nak share, okay, PowerPoint ke apa semua dia akan tertera di screen cikgu masa cikgu live. Tapi kalau kita ada PowerPoint yang menggunakan suara macam nyanyi tadi, okey, jangan lupa, okey, sini cikgu kena klik lah ni. Jadi kena highlight jadi nampak biru ni. Kalau tak biru memang tak boleh nak share. Okey, contoh nak highlight tak boleh. Lepas tu share audio. Maksudnya kita boleh share lah maksudnya. Okay, dah boleh share kat sini. Lepas tu yang kedua, aplikasi window, application window ni, okay, yang mana kita nak share? Kita tekan. Okay, akan share lah, kita akan pilih. Okay, dan seterusnya Chrome tag. Okay, macam saya nak share melalui Chrome tag, maksudnya satu ni je. Kalau yang istimewanya Chrome tag ni, bila cikgu share melalui Chrome tag, kalau cikgu buat apa-apa tak nampak, hanya yang cikgu share Chrome tag je. Kalau entire screen tadi, kalau katakanlah cikgu guna entire screen, tiba-tiba cikgu live, lepas tu cikgu balik tengok baca Telegram ke apa ke, semua nampak semasa kita live. Okay. Tapi Chrome tag ni dia ada share audio. Kita klik sini. Tapi kalau application window memang tak ada. Yang tu, window saja. Okey, kat situ. Okey. Jadi kat sini saya akan tunjuklah kepada cikgu. Tadi saya dah beritahu layout dia macam mana. Okey, cikgu pilih dan cikgu boleh test-test. Kemudian cikgu akan tengok di sebelah kanan ni ada komen. Okey, komen ni maksudnya komen yang cikgu akan komen di live YouTube. Okey, contohnya Assalamualaikum ke apa ke. Okey, sini. Okey. Lepas tu kita pun ni. Kita check. Tapi dia tak akan keluar kat sini. Cikgu akan show dulu. Okey, baru dia akan keluar. Pak. Gitu. Lepas tu tak nak dah, hide lah balik, turunkan balik. Okey, macam tu. Lepas tu banner, maksudnya tadi banner ni kita buat banner yang bergerak-gerak berjalan tu kan, kita tulis. Okey, ni contoh saya bagi, saya dah siap-siap. Okey, kita show. Okey, banner ni dia berjalan. Sebab apa dia berjalan? Okey, saya gunakan, okey, saya hide balik ni. Saya edit, okey, kat sini nampak tak? Scroll access button ticker. Okey, kita kena tanda. Kalau tak tanda, kita tak save, nanti banner tu duduk diam je, dia tak nak berjalan. Okey, lepas tu cikgu letak sini. Cikgu boleh save lah kat sini. Save dan kalau rasa salah, edit balik. Lepas tu blank. Okey, macam mana tu? Maksudnya kita boleh tukar. Okey, macam yang ni tadi default, yang ni patutnya default dia besar gini. The color ni cikgu boleh pilih color apa yang cikgu nak lah. Okey, merah ke apa ke, gitu. Macam. Lepas tu logo ni saya beritahu tadi, logo ni ni dia. Logo free memang tak boleh lah. Kalau berbayar, kalau kita nak upload logo, kita akan pergi sini. Dia kata mesti upgrade.
plans ni. Maksudnya upgrade ni maksudnya kita kena langgan. Okey, baru kita boleh guna. Seterusnya boleh tak payah video clip. Okey, video clip tu okey, countdown. Kita nak live. Okey, ini okey kita tekan. Tu dia. Kat sini. Okey, background pun tak boleh kita tukar kecuali kita ni upload tak boleh kecuali kita upgrade, kita langgan baru boleh kat sini. Untuk dalam branding tak ada apalah. Okey, lepas tu private chat ni. Okey, private chat ni macam mana? Private chat ni iaitu kalau kita berada di dalam studio ni, apa-apa saja masalah teknikal ke apa macam saya tadi, saya beritahu saya beritahu kepada saya beritahu kepada Cikgu Zawiah. Okey, Cikgu Zawiah line saya terputus. Contoh. Jadi kat sinilah orang yang berada di dalam studio je yang tahu. Yang kat luar tak tahu. Jangan pula kita pergi tekan kat komen ni beritahu line kita putus ke apa benda. Jadi seluruh orang yang berada di live kita akan nampak. Okey. Lepas tu cikgu nampak kat sini kan. Okey, kat sini ni, kat sini kita dah unlisted tadi, kita edit, ni view on YouTube. Okey, lepas tu kita pun boleh go live. Okey, dah cukup masa kita boleh go live kat sini. Okey, saya rasa masa pun dah menghampiri 3.30. Kalau ikutkan saya nak ada lagi benda-benda saya nak cerita ni. Tapi masa ni sangat mencemburui. Tapi bagi saya rasa saya dah terangkan apa yang ada kat dalam ni, kat dalam studio. Harap lepas ni cikgu-cikgu dapatlah cuba, jangan takut. Tak ada. Tak salah pun cikgu mencuba. Jadi okey, contohnya kita dah buat tadi, saya dah bagi tajuk kan webinar ni. Okey, cuba saya live. Kita akan tengoklah macam mana. Okey, saya live, go live. Okey, saya go live. Okey. Okay, go live. Okay, saya go live ni masa dah berjalan tapi saya tak tahu nak tengok kat mana. Okay, jadi saya tengok dekat sini. Okay. Kat YouTube ni, okay, sekarang kita tengah go live. Okay, dah lah maksudnya. Maksudnya dah berjaya. Cikgu dah, ni saya bercakap ni bergerak-gerak ni maksudnya masa saya kat dalam StreamYard tadi lah. Okay, jadi kalau yang dekat YouTube tu check dengan kita. Memang kita tahulah dalam studio tu akan masuk Waalaikumsalam. Contohlah. Okay. Nampak. Okay. Jadi kita akan tengok dekat StreamYard tadi. Okay, ada tak kat sini? Lambat sikit lah kiranya. Okay, tu. Waalaikumsalam. Tadi kan? Tadi yang Waalaikumsalam ni di live ni. Ni dalam studio. Jadi saya pun masuk. Ini benda yang saya live tadi. Ni. Nampak ni saya live. Okay, saya rasa saya dah tunjuk daripada awal sehinggalah kita live. InsyaAllah lah saya rasa cikgu dapat. Kalau tak dapat tu mungkinlah kesilapan saya, ada kekurangan. Okay, jadi setakat ini perkongsian saya ni saya serah kembali kepada moderator kita pada hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustazah Roslina di atas perkongsian yang sangat hebat pada hari ini. Okey, jadi kami berharap anda semua mendapat manfaatlah daripada perkongsian pada hari ini dan jangan lupa untuk mengisi SPL KPM ya. Okay, sebelum tu anda boleh subscribe channel SSTP JPN Terengganu, okay, dan juga klik butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terkini dan juga untuk melihat webinar-webinar yang diadakan sebelum ini. Okay, dan link SPL KPM anda boleh masuk ke link ini ya, bit.ly/cikgutiup05. Okay, saya letak dekat
komennya. Anda boleh mengisi link SPL PTM ini. Dapat kan link dia? Dan sekian sajalah dari kami. Daripada channel SSTP JPN Terengganu, kami mohon maaf jika ada sebarang kekurangan dan kesilapan teknikal sebentar tadi. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.